Selamat malam, salam sejahtera. Ini isu yang paling mengejutkan kita daripada SPRM. Apabila baru dibebaskan SPRM, telah ditahan pula oleh polis. Siapa orang tersebut? Kalau Anda ikuti ulasan ini terus, Anda pasti akan terkejut. Karena orang-orang yang dibebaskan SPRM ini adalah orang-orang yang penting. Tetapi malangnya, walaupun telah terlepas daripada mulut buaya, tetapi jatuh pula ke cengkaman dan mulut singa. Siapa suruh buat jahat? Kurang 5 jam selepas dibebaskan daripada jaminan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM pagi tadi, 9 daripada 10 individu termasuk pegawai Jabatan Immigration yang disaki terbabit sindiket penyeludupan pendatang haram Filipina ke Semenanjung ditahan polis pula. Ketua Polis Daerah Tawau, Assistant Commissioner Jasmine Husin berkata, semua suspek ditahan mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA kira-kira jam 1.50 tengah hari semalam di bangunan Wisma Persekutuan Tawau di sini. Saya mengesahkan polis menahan 9 orang, iaitu 4 lelaki dan 5 wanita selepas mereka dibebaskan pihak SPRM pagi tadi, kata laporan ini. Saudara-saudara, mereka ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 26E Akta Anti Pemberdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, katanya ketika dihubungi hari ini. Terdahulu pagi tadi, 10 individu termasuk 6 pegawai Jabatan Immigration dibebaskan dengan jaminan SPRM selepas tempo tahanan reman ke atas mereka tidak dilanjutkan. Magistrate Zul Elmi Yunus mengeluarkan perintah itu selepas membenarkan permohonan pegawai penyiasat SPRM Wan Muhammad Iqbal Wan Ishak untuk membebaskan semua suspek. Difahamkan, bahagian siasatan SPRM sudah melengkapkan siasatan dan pelepasan semua suspek terbabit dibuat mengikut Seksyen 49 dalam kurungan 2 Akta SPRM 2009. Nah, ini yang kita selalu kata. Apabila SPRM dan polis bekerjasama, ia akan membawa satu impak yang sangat besar dalam menangani isu-isu berkaitan keselamatan dan juga isu-isu berkaitan dengan penyalahgunaan kuasa, rasuah, dan sebagainya. Apabila baru dibebaskan SPRM, orang yang telah pun menggemparkan Malaysia kemarin berkaitan dengan satu modus operandi ataupun sindiket menyeludup pendatang haram Filipina ke Semenanjung Malaysia ditahan di lapangan terbang. Walau bagaimanapun, hari ini Ketua Polis Daerah Tawau, Assistant Commissioner Jasmine Husin berkata, semua suspek yang ditahan mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas pada jam 1.50 tengah hari semalam. Beliau mengesahkan polis menahan 9 orang itu, 4 lelaki dan 5 wanita selepas dibebaskan pihak SPRM pagi tadi. Saudara-saudara sekalian, mereka ditahan ke atas siasatan lebih lanjut lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu yang paling hangat melibatkan politik Malaysia pada hari ini ialah apabila Menteri Besar Melaka disahkan letak jawatan dan menjadi tanda tanya mengapa beliau letak jawatan. Namun, ada satu dakwaan daripada seorang adun menyatakan bahawa ini sebab dan ini faktor punca Sulaiman ataupun Menteri Besar Melaka ini letak jawatan. Sebab dan faktornya pasti mengejutkan anda semua. Sebelum kita teruskan, sila tekan butang subscribe bagi yang belum tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu terkini dari channel ini dan membantu saya mengembangkan channel ini. Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya inilah punca
Sulaiman, Menteri Besar Melaka, letak jawatan menurut seorang adun daripada Melaka. Sebenarnya kata beliau, Sulaiman dipaksa akur letak jawatan dan tunduk kehendak pihak tertentu. Menjadi persoalan kita malam ini ialah siapakah pihak tertentu yang mendesak beliau, memaksa beliau letak jawatan ini. Seorang wakil rakyat Perikatan Nasional PN Melaka mendakwa Datuk Seri Sulaiman Mat Ali meletak jawatan Ketua Menteri kerana terpaksa tunduk kepada kehendak pihak tertentu walaupun hakikatnya tidak mahu melepaskan jawatan berkenan, kata beliau. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Udang Dr. Mohamed Alif Yusuf yakin Sulaiman enggan berbuat demikian tetapi terpaksa akur kepada pihak terbabit. Sehubungan itu, beliau mendakwa kestabilan politik yang dilaungkan Barisan Nasional BN Melaka sebelum ini hanyalah mitos semata-mata, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, pertukaran Ketua Menteri selaraskan pentadbiran negeri dan parti. Ini adalah satu lagi penyebab kenapa Menteri Besar, Ketua Menteri Melaka meletakkan jawatan menurut Berita Harian. Pertukaran Ketua Menteri selaraskan pentadbiran negeri dan parti. Peletakan jawatan Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Muhammad Sulaiman Mat Ali perlu dilihat sebagai usaha menyelaraskan kepimpinan parti atau kepimpinan negeri dengan barisan pimpinan parti. Penganalisis dan pemerhati politik berpandangan tindakan Sulaiman itu adalah sesuai dengan semangat memastikan kepimpinan parti dan negeri dapat berjalan seiring untuk kemakmuran negeri. Saudara-saudara sekalian, itulah satu pendedahan yang luar biasa yang memang kita cari-cari selama ini. Melaka mungkin akan membentuk kerajaan perpaduan, kata Ahmad Zahid Hamidi. Saudara-saudara sekalian, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi bayangan akan berlaku perubahan struktur pentadbiran kerajaan negeri menerusi pembentukan kerajaan perpaduan di Melaka. Timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO itu turut mengesahkan kerajaan ketika ini menuju kepada usaha pembentukan itu. InsyaAllah di Melaka belum terbentuk kerajaan perpaduan, tapi kita akan ke arah itu, kata Zahid Hamidi ketika berucap pada Majlis Santunan Kasih Ramadan peringkat negeri di Masjid Jamik Ar-Rahman, Kampung Pulai, Serkam di sini petang tadi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini.